أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang daripada saya untuk para pelajar saya di kelas Fardhu Ain Muallaf KFAM Masjid Al-Falah yang dikelolakan oleh Lembaga Zakat Selangor, insya-Allah. Mudah-mudahan kalian semua insya-Allah sentiasa berada di bawah rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kalian sentiasa berada dalam kemanisan iman dan juga Islam, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita juga pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan daripadanya untuk sama-sama kita sambung kelas Fardhu Ain kita, yang mana pada hari ini siri yang ke-8 daripada 13 siri bagi bulan Ogos 2021. Mudah-mudahan insya-Allah siri-siri sebelum ini memberikan manfaat ataupun input ataupun ilmu kepada kalian semua, dan mudah-mudahan insya-Allah siri yang seterusnya, baki-baki seterusnya insya-Allah juga orang kata apa, kalian dapat ikuti, dan mudah-mudahan seperti mana yang sebelum ini kalian dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan, insya-Allah. Tak kiralah manfaat itu sama ada manfaat untuk dunia kita dan juga yang paling penting manfaatnya untuk akhirat kita, insya-Allah. Insya-Allah pada petang berbahagia ini, semalam kita dah baca sirah, tapi kuliah khas berkenaan dengan hijrah kita tak baca buku. Hari ini kita baca buku. Kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, pengajaran dan juga pedoman. Sebab apa? Sirah-sirah Nabi ini, terutama Nabi Muhammad SAW ini, bila sebut sirah, iaitu perjalanan hidup, ataupun kalau nak guna ayat mudahnya, sejarah. Cuma bila kita berbicara pasal sejarah ni, kita dah nampak penjajahan Portugal ke atas Portugis ke atas Melaka, penjajahan Jepun, penjajahan orang kata apa, penjajah-penjajah barat dan sebagainya. Tapi bila sebut sirah ini, kita akan tangkap iaitu berkenaan dengan Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sirah perjalanan hidup ataupun sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan setakat kita tahu fakta berkenaan dengan sirah Nabi, akan tapi lebih elok, lebih baik untuk kita tahu pengajaran dan pedoman daripada sirah Nabi tersebut. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kelas kita ini. Sama-sama kita buka dengan surah Al-Fatihah dan juga kemudian kita sambung dengan bacaan tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajaran dan pedoman. Kita berada pada bahagian yang kedua, iaitu permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habsyah. Sehingga hijrah para sahabat ke Habsyah. Okey. Kita ulang balik untuk pengajaran dan pedoman untuk bahagian kedua ini, yang mana insya-Allah mudah-mudahan orang kata apa, walaupun sebenarnya hijrah ke Habsyah ini tidak diikuti, tidak disertai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketahuilah ia merupakan wahyu ataupun arahan ataupun ilham Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hijrahnya adalah, kisahnya adalah permulaan wahyu. Saya pun dah baca sebelum ini, iaitu Nabi Muhammad beruzlah, berkhalwat di Gua Hira. Okey, kemudiannya dia baginda sampai ilham untuk baginda kata pergi beribadah di sana. Sampai di sana baginda ditangi oleh malaikat. Okey, ada ulama kata berupa seorang lelaki dan sebagainya. Kemudiannya turunlah wahyu pertama dan seterusnya begitulah bermulanya seksaan dan juga bermulanya tribulasi, ujian dan mihnah kepada baginda dan juga para sahabat yang memeluk agama Islam. Kemudian sampailah satu masa baginda minta baginda pilih beberapa orang sahabat untuk hijrah ke Habsyah, maknanya tinggal di Habsyah. Orang kata apa, kalau istilah sekarang ni suaka politik, mungkin kita boleh istilah itulah, suaka politik hanya minta perlindungan di Habsyah sebab masa tu Raja Habsyah, Raja Najasyi, iaitu walaupun dia Kristian tapi dia baik dengan semua yang ada dalam negerinya. Okay. Maka kemudiannya pengajaran dan pedoman yang boleh kita dapat daripada apa yang berlaku daripada peristiwa ini, iaitu yang pertamanya, daripada peristiwa penurunan wahyu dan juga penghijrahan para sahabat ke bumi Habsyah, yang mana yang pertamanya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan perislahan, dia akan mencampakkan dalam hatinya rasa benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ini namanya sebagai hidayah. Okay. Maknanya bila kita, contohnya kita berada dalam suasana, orang kata apa, kalau mudahnya, mudah pelajar-pelajar saya, iaitu berada dalam agama yang bukan Islam, tiba-tiba dia rasa macam agama ini tidak mendatangkan orang kata apa, ketenangan, keamanan, orang kata apa, dalam hati dia, maka dia rasa ada agama lain. Maka dia berusahalah cari agama tersebut, yang mana kemudiannya dijumpai ketenangan tersebut, kedamaian tersebut dalam agama Islam. Itu nak katanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak timbulkan perasaan tersebut? Kita orang Islam, yang mana dah Islam ini, yang Muslim ini, kenalah ikut, kenalah beramal, kena praktikkan apa yang Islam ajar. Contohnya Islam ajar pertamanya yang kata tepati janji. Tepati janji kena tepatlah. Macam mana kita biasa dengar yang janji Jepun tu. Orang Jepun kalau janji pukul 5.30, maka pukul 5 suku dah ada. Itu bukan dalam kelas kita. Dalam kelas kita ni 5.30 itu adalah jadual permulaan. Kita tak start pun. Sebenarnya bagi dulu kan, kita hanya mula dan sebagainya. Kita bila orang kata bila kita orang kata apa, saya sebut 5.30 itu, maknanya kita tak akan mula 5.30. Sebab apa? Masing-masing ada. Kadang saya sendiri pun ada hal dia. 5.30 itu adalah cadangan masa. Yang mana kemudiannya bermula 5.30 tersebut, maknanya 5.30 tersebut jadualnya bermula, iaitu bermula bila ni, yang penting 5.30. Okey. Kalau bermula pukul 5.45, maka sebab saya tak berani tulis pukul 5. Sebab pukul 5 tu memang tak siap lagi lah sebagainya.
Jadi kalau saya tulis 5,5 tu, maknanya 5,5 itu bersedia. Tak payah bersedia pada 5 suku, memang tak ada. Kita akan mula 5,5 ataupun selepas 5,5. Maksudnya 5,5 hingga selepas 5,5. Tapi kita ada masa yang limit dia lah. 5,5 tu kalau 5.45 tak mula lagi, mungkin kita tak buat lah. Sebab mungkin lambat, sebab habis 6.45. 6.45 tu kalau rasa ngam-ngam, dia biasanya ada soalan-soalan nanti, habis pukul 7 dan sebagainya itu. Tapi kalau pukul 6 memang tak buat sebab habis pukul 7. So lambat sangatlah tu nak sediakan solat maghrib dan sebagainya. Itu contohnya. Okey, jangan salah faham, jangan pula salah kata saya ni bukan. Kita dah bagi tahu awal. Itu maksudnya bila dah bagi tahu awal tak ada masalah. Okey. Tapi bila berjanji aku janji, contohnya sama juga, contohnya adalah janji nak bayar hutang lah. Itu contohnya. Janji nak bayar hutang, tiba-tiba sampai masa tu hilang. Okey. Kemudiannya wa iza wa'ada akhlafa, janji ini kemudiannya dia wa iza utumina khana. Bila dia beri amanah, dia khianat. Contohnya, saya lantik awak jadi bendahari, pegang duit. Okey. Tiba-tiba duit tersebut tanpa rekod, tanpa apa, tiba duit mana duit balik? Okey, sorry lah, duit saya kena ni sebagainya. Maka dia khianat. Okey. Kemudiannya apabila dia bercakap, dia bohong. Okey. Kadang orang marah bila bercakap bohong ni. Orang kata tak apa, tak ada masalah pun kalau kamu cakap betul pun, walaupun orang kata apa, pedih sekalipun, tapi bila cakap betul, bila cakap benar, orang boleh terima. Tapi bila orang cukup marah, bila kita berbohong. Walaupun berbohong sunat sekalipun. Cuma dalam Islam ada ketika mana kita perlu bohong, ada bohong yang dibenarkan dalam Islam. Macam mana? Itu kena belajarlah. Okey. Macam biasa saya sebut, jangan kita menunggu orang suap je. Kita juga kena mencari nak makan apa kan. Tak isu tunggu orang suap je, tak berapa kena juga kan. Okey. Itu. Nak katanya adalah kita orang Islam kena tunjukkan contoh yang baik untuk mereka di luar sana, biar mereka rasa Islam ini adalah agama yang tenang, damai, bersih, sejahtera, agama yang menyatu padukan dan begitulah seterusnya. Tapi kena ingat bahawa kita hanya usaha sahaja. Lontaran ataupun orang kata apa, kemasukan hidayah tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sama juga contoh kita boleh sebut adalah kita rasa berkenan kat seseorang. Kalau saya lelaki, orang perempuan contohnya adalah sebab dia cantik sebagainya. Tapi kena ingat, itu bukan jodoh kita, sebab jodoh semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila berkahwin, alhamdulillah. Maka kenalah buat, suami buat apa yang dia buat, isteri tanggungjawab dia, isteri buat tanggungjawab dia dan sebagainya. Maka insya-Allah berkekalan. Sebab apa? Semuanya adalah bergantung kepada usaha antara suami dan isteri tersebut untuk bentukkan rumah tangga yang gembira dan juga bahagia. Sebab apa sebut pasal suami isteri ni? Sebab 2-3 hari ni kalau dalam Facebook tu memang semua bercerita. Okay? Kadang bercerita tak ada masalah pun. Alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah ada manusia baik. Tapi kadang jangan terlampau, orang kata apa, jangan terlebih. Terlebih, dia ada cara, dia ada limit-limitnya, jangan terlebih sebagainya, sampai ke sana dan sebagainya, risau. Okey, cukup kita contohi kebaikannya. Mudah-mudahan kita boleh buat. Cuma kalau tengok macam ni, suami akan seronok, oh ni isteri aku dan sebagainya. Tapi mungkin lepas ni suatu masa nanti, saya sebut juga ni, bila borak-borak dengan orang, saya sebut juga. Kadang-kadang kita bila macam ni, suami akan seronok, oh lepas ni isteri lain dan sebagainya. Tiba-tiba lepas ni berlaku satu kejadian, ditunjukkan bahawa suami ini masak kat rumah. Okey, suami kemah rumah, suami sapu lantai, suami buang sampah dan sebagainya. Masa tu isteri pula ambil nak sangat. Oh, dulu bukan main lagi nak aku macam ni. Sekarang ni akik kami pula. Oh, duk tag suami dia. Oh, ni mana ada buat. Mana ada abang buat. Mana ada suami saya buat macam ni sebagainya. Habis. Jatuh. Aib suami jatuh. Aib isteri. Itulah yang paling ditakuti sekali. Oh, jauh ni kita pergi ni. Ke laut sungguh dah ni. Okey, berbicara pasal hantaran hidayah je. Kata hidayah Allah SWT. Tapi jauh kita bercerita. Tapi nak katanya begitulah. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila Allah nakkan kebaikan, maka kita akan rasa apa yang kita buat ini sebenarnya salah. Mesti ada lagi lebih baik. Macam lebih baik, kena belajarlah.
apa yang lebih baik dan sebagainya. Mungkin kita rasa suasana yang kita hidup mungkin sebab bersih sebagainya, tapi masing-masing bila bak kemas sebagainya, tak apalah ada bersihan sebagainya, tapi lama-lama kita serabutlah. Kita pun kemas. Mungkin sebab kita kemas tu, orang akan berkenan, orang akan tertarik dengan kita, maka dia ikut kita buat apa dan sebagainya. Mungkin itu kan nak katanya, kita mungkin sumber inspirasi ataupun sumber hidayah mereka. Yang keduanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercita-cita menjawab tugas kenabian, tidak pernah mengimpikannya. Sebab apa? Tugasan Nabi ini bukan boleh apply dekat mana-mana tempat kerja kosong dan sebagainya. Dia adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, nantikan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi kena ingat bahawa mereka ini terpilih bermula daripada alam ruh lagi. Okey. Bukannya bila lahir itu mak ayah didik, bukan main lagi. Jangan tengok TV, jangan main handphone dan sebagainya. Baca Quran je. Baca Quran je, nanti kamu besar, kamu akan dapat dilantik menjadi nabi ataupun rasul. Jangan. Okey, itu mereka ini adalah yang dididik, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Taala daripada alam ruh, alam rahim lagi kemudian ke alam dunia. Okey, mereka ini. Okay. Kita cuma yang kita ini, yang hamba Allah yang biasa ini hanya boleh ikut cara mereka sahaja, iaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan juga dengan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah ilhamkan kepada baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah untuk melakukan ibadah. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Ini kadang contohnya yang kita boleh sebut pasukan ataupun kumpulan tabligh yang selalu ajak untuk kita berkhalwat, untuk kita pergi keluar berdakwah dan sebagainya. Mereka ikut cara inilah, maknanya dengan kita orang kata mengasingkan diri daripada keluarga, maka kita ke tempat asing itu kita boleh fokus hanya kepada ibadah sahaja untuk kita sampaikan kebaikan kepada yang di luar sana. Sekiranya baginda SAW bercita-cita memperoleh kenabian, nescaya baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan kepadanya. Okey, tapi kita juga ingat bahawa bagaimana Rasulullah SAW disebut sebagai buta huruf, ummi. Maka mustahil masa itu Rasulullah tahu bagaimanakah cara Nabi Isa diutuskan dan sebagainya. Masa tu internet pun tak ada, nak Google pun sebagainya tak ada. Jadi kita pun boleh sebut macam tu je lah. Okay. Maknanya Rasulullah SAW ini tidak pernah mengimpikan, tidak pernah bercita-cita pun untuk menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia takut, dia balik kepada Sayyidatina Khadijah, isteri baginda, suruh selimut dan sebagainya. Kemudiannya adalah baginda bila jumpa dengan malaikat Jibril, sama ada malaikat Jibril berupa dengan seorang pemuda ataupun macam mana bentuk dia, bagaimana takutnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan tentang rahsia kejadian dilihatnya dalam Gua Hira itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kepastian bahawa baginda Rasul hanya setelah melihat Jibril. Begitu juga setelah Waraqah bin Naufal menegaskan perkara itu kepada baginda. Okey, kita dah bacakan sebab turun wahyu itu, maka dibawa kepada Waraqah bin Naufal bercerita. Sebab masa itu Waraqah bin Naufal adalah seorang rahib ataupun padri yang tahu yang ada pada zaman diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Baginda Waraqah memberitahu baginda apa yang dialami oleh baginda di Gua Hira tersebut, wahyu pernah diturunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiganya, jika dakwah merupakan satu perkara yang janggal kepada kepercayaan dan mentaliti kebanyakan orang ramai, pendakwah tidak perlu menyampaikannya secara lantang. Maknanya kalau kita berada dalam satu tempat ataupun satu negeri, satu rumah, satu kawasan kita yang memang orang tak biasa dengan Islam, janganlah kita terlampau. Jangan terlampau keras. Okay? Sebab mereka bukan beragama Islam. Okay? Mereka tak takluk dengan larangan dan juga perintah Islam. Tapi kita, maknanya untuk diri kita, kita kena tegaslah untuk diri kita. Untuk mereka, itu adalah cara mereka. Mereka kalau kita balik, mereka minum arak, kita tak larang pun tak boleh minum arak dan sebagainya. Tapi bila mereka offer kepada kita, maka kita wajib minta maaf, sorry pakcik, minta maaf, saya cuma ada sebahagian orang kata janganlah keras sangat, saya Islam tak boleh minum. Walaupun ada orang ambil pendekatan tu, ada orang ambil pendekatan lembut, tolak cara baik, minta maaf cik, perut saya tak bersedap lah sebagainya.
Ada orang terus zas, pancung terus, begitu Islam mengharamkan minum arak. Okey. Mungkin masa tu akan orang kata apa, bergegarlah masa tempat tu. Tapi itu ialah bergantung kepada kita. Okey. Cara dakwah, bagaimana kita dakwah, itu cara kita. Okey, dakwah ini adalah luas. Dia perlu menangguh langkah dakwah secara terang-terangan sehinggalah sebagian manusia telah mengimani dakwah tersebut dan sanggup berkorban apa sahaja, mahal maupun murah demi jalan dakwah. Okey. Okey. Itu. Sebenarnya nak buat cara tu adalah nak suruh ada orang menyokong kita. Sebab yang penting, dakwah ini juga perlu sokongan. Kalau tak dapat sokongan orang Islam sekalipun, dapat sokongan yang bukan Islam tapi menyokong. Cuma mereka ini kadang, saya suka Islam sebab Islam ini adalah aman damai. Tapi saya nak masuk Islam, saya rasa saya tak dapatlah. Sebab saya kena jaga nama baik keluarga dan sebagainya. Itu sahaja. Okey, tak apalah. Itu adalah, orang kata apa, hidayah Allah belum sampai lagi. Itu adalah pendirian masing-masing. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Pakcik, kalau pakcik masuk Islam, saya tembak. Tak boleh. Okey. Islam Islam tak berkembang dengan orang kata apa, mata pedang ataupun dengan paksaan. Islam mesti suka dan rela. Okey. Kemudiannya adalah yang keempat, Rasulullah SAW telah menunjukkan Arab dengan perkara yang asing bagi mereka. Oleh itu, mereka menyanggah kerja dakwah baginda. Cita-cita mereka hanya untuk menghapuskan baginda dan para sahabat. Penentangan ini merupakan jawapan dan bentuk sejarah terhadap dakwaan pejuang perkauman. Mereka mendakwa Nabi Muhammad SAW dan risalah baginda mewakili cita-cita dan aspirasi Arab ketika itu. Okey, nak katanya adalah Nabi Muhammad SAW datang daripada kabilah Arab, bangsa Arab, tapi orang Arab juga menolak dakwah baginda. So, kat mana perkaumannya? Okey, maknanya mereka ini menolak kata apa, dakwah agama. Okey, hatta bapa saudara baginda sendiri pun menolak terus apa yang dibawa oleh baginda SAW. Okey, maknanya adalah kalau agama-agama lain dia dengan aspirasi bangsa, akan tetapi Islam ini tidak hanya tertakluk kepada orang Arab sahaja, bahkan orang bukan Arab, orang Ajami pun memang ada masuk Islam, dan begitulah di mana-mana jua Islam ini adalah sesuai untuk semua agama dan semua bangsa, semua negara dan semua warna kulit. Okey. Kemudiannya yang kelimanya, walaupun setelah golongan jahat dan sesat mengenakan seksaan dan penindasan ke atas orang-orang mukmin, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Jadi nak katanya, apabila mereka yakin dan percaya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, apa jadi? Apa jadi sekalipun, hujan ke, banjir ke, panas ke, ribut ke dan sebagainya, mereka tetap berdiri teguh di belakang Nabi Muhammad SAW, berpegang dengan akidah mereka, berpegang dengan keimanan mereka. Okey, sama sekali mereka tidak, orang kata, goyah. Sama sekali mereka tidak orang kata apa, bergerak-gerak sebagainya, mempertahankan akidah dan keimanan mereka. Itu kita nak cari orang kuat. Okey. Macam kita biasanya bila orang sebut tentang kawan ni, kita pun kau nak tahu tak si fulan ni, aku dah tahu sangat dah, dia ni memang macam ni. Kita pula menjadinya ajinomoto kepada fitnah ataupun dakwaan tersebut. Sedangkan kita pun sebenarnya mereka je bukan tahu pun. Sebab apa? Kalau kita tahu, kita ni orang Islam, sebaik-baik orang Islam yang tutup keaiban saudara se-Islamnya yang lain. Bukan menambah pula, bagi nasi tambah pula. Oh, ni macam ni. Okey. Saudara Islam yang baik menutup aib saudara Islam yang lain, yang mana ada jugalah, ada tempat dibenarkan, Islam benarkan untuk buka aib tu, ada tempat. Kat mana? Sama jugalah, kena belajarlah. Belajarlah, insya-Allah. Kena belajar banyak-banyak ilmu ni, insya-Allah dapat beri manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Okey. Yang keenamnya, sabda Rasulullah SAW kepada bapa saudara baginda Abu Talib, dan keengganan baginda menerima tawaran harta dan takhta yang ditawarkan oleh Quraisy menjadi bukti kebenaran dakwaan Rasulullah baginda SAW, juga menjadi bukti kesungguhan baginda membawa petunjuk kepada manusia. Okey, sebab kadang kena ingat,
namanya adalah tribulasi ataupun ujian dalam dakwah ini tak sebenarnya yang sakit-sakit. Okey, ujian dan mihnah dan tribulasi ini juga datang dalam keadaan nikmat. Contohnya, apabila menyedari bahawa kalau guna kejam pun tak jalan, maka guna cara lembut, cara baik, iaitu dengan tawarkan. Okey, Muhammad, kamu nak apa? Kamu nak jadi sultan, kamu nak jadi raja, ataupun kamu nak perempuan, ataupun kamu nak harta, kami boleh bagi. Okey, biasa kita dengarkan jatuhnya manusia, jatuhnya seorang lelaki itu dengan 3 ta. 3 ta. Okey, pertama takhta, yang keduanya wanita, yang ketiganya adalah harta. Okey, bayangkan kalau Rasulullah SAW pada masa tersebut setuju dengan tawaran tersebut, maka tak akan sampailah Islam kepada kita pada hari ini. Itu nak katanya hebatnya bagaimana orang kata apa, istiqamahnya, teguhnya Rasulullah SAW dengan dakwah baginda. Okey. Dan juga bagaimana juga sama juga kepada sahabat-sahabat baginda pada masa tersebut, yang mana pada mereka redha Allah dan syurganya lebih mulia dan lebih berharga daripada segala pangkat, kemegahan dan juga harta dunia. Okey. Yang ketujuhnya, pendakwah mestilah berada bersama-sama para penyokongnya untuk tempoh yang tertentu dan pada setiap hari atau setiap minggu. Okey. Kalau dalam Islam namanya usrah. Okay, bagaimana kita lihat dalam kisah Nabi SAW, Nabi SAW sentiasa buat perkumpulan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk mengeratkan silaturahmi dan juga untuk meningkatkan keimanan keimanan sahabat-sahabat baginda. Kita pun samalah, kita buat kelas. Okey, cumanya 10 hari ke belakang tu kita buat kelas, kita berehatlah pula. Okey. Kalau kelas hari-hari ni, kadang kelas hari ini, kalau kelas buat setiap hari, saya paling risau adalah yang hadir itu online pula tu kan. Yang hadir itu hanyalah telefon je. Owner telefon tak ada pun, check in je. Lepas tu tinggal, dia pergi mana dan sebagainya, wallahualam. Kita tak nak tu, kita tak nak kuantitinya, kita nak kualiti. Walaupun kita buat kelas satu hari, satu bulan, tapi satu hari, satu bulan itu adalah kelas yang terbaik, yang bagi input, yang bagi manfaat, yang boleh pelajar-pelajar ataupun yang mana yang berada dalam majlis ilmu itu untuk dimanfaatkan, diajarkan, disampaikan kepada mereka yang di luar daripada kelas ataupun usaha tersebut. Itu. Maknanya bila berjumpa ini, maka hubungan persaudaraan sesama agama ini, walaupun bangsa kulit warna lain, walaupun orang kata apa, keturunan lain dan sebagainya, tapi persaudaraan atas dasar agama ini lebih erat dan lebih kukuh dan lebih hebat, dan mudah-mudahan bertahan hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ia bertujuan untuk mempertingkatkan keimanan mereka terhadap dakwah, mengajar mereka tentang jalan, cara dan adat dakwah. Dia wajib menjadikan perhimpunan mereka rahsia apabila bimbang keselamatan diri dan jemaahnya terancam ekoran perhimpunan terang-terangan. Okey. Terkadang pada zaman Nabi SAW tak boleh tunjuk sangat kita buat perhimpunan tersebut sebab orang daim kat kita. Okey. Masa tu orang kafir daim kat Nabi Muhammad SAW, paling takut adalah dia membahayakan kepada sahabat-sahabat baginda SAW. Langkah ini agar golongan batil, golongan jahat tidak berkompromi menghapuskan mereka atau meningkatkan penyiksaan dan penindasan ke atas mereka. Okey. Kalau hanya kepada Rasulullah, mungkin pada panggil Rasulullah tak ada masalah. Yang penting jangan kamu seksa sahabat-sahabatku. Sama jugalah biasanya kita dengar seorang suami sanggup berkorban, seorang isteri sanggup berkorban asalkan anak-anak tidak disakiti, akan agar anak-anak sentiasa kenyang dan sebagainya. Kita boleh tengokkan ilustrasi orang buat kartun sebagainya, ayah bawa balik KFC, anak-anak makan sedap, lepas tu tanya pada ayah tak nak makan, oh ayah dah makan tadi, masa beli sambil tunggu KFC tu siap, ayah dah order dah sikit untuk ayah sebagainya, pandai. Okey, itu bagaimana. Sama jugalah bila nak cari baju raya, contoh mungkin kalian orang kata apa, yang baru-baru ni, tak ni lagi satu PKP kan, nak cari baju raya pun tak ada mood, kena dan sebagainya. Maka mungkin lepas ini, bila dah orang kata apa, dah rasa nikmat raya dan puasa dan sebagainya, nakkan berbaju raya dan sebagainya, bila dah berkeluarga, maka sampai nak beli baju tu untuk anak-anak saja dah berapa dah.
maka mak ayah korban. Anak-anak pernah kata, mak, ayah tak beli baju gaya ke? Oh, ada lagi. Ayah dah beli awal lagi. Tak ada masalah. Yang penting anak-anak, Along, Angah, sebagainya, ada baju gaya. Ayah dah ada dah. Dah siap dah ayah. Dah order dah. Itu. Tengok bagaimana. Apatah lagi, kita boleh bayangkan. Kalau kita sebagai ayah dah macam tu, apatah lagi kita boleh bayangkan penghulu kita Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat baginda, juga bahkan mungkin dengan kita yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana kita kat keluarga kita je. Kita tak jadi Perdana Menteri pun nak fikir pasal rakyat. Kita kat keluarga kita je fikir anak kita, fikir isteri kita sebagainya. Kita tak jadi imam pun untuk fikir jemaah dia. Kita tak jadi menteri besar untuk fikir kat negeri dan sebagainya. Okay. Tapi kita dengan keluarga kita pun kita dah fikir, oh anak aku nak makan apa dan sebagainya. Begitulah pemimpin ke atas lagi, hinggalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Islam terakhir yang kita ingin menyampaikan, kita ini mata rantai yang mudah-mudahan Islam berkembang hinggalah ke akhir hayat dunia ini. Okay, jangan sama sekali kita sebut, Allah Ustaz, saya rasa dengan apa yang saya ada ni, saya rasa kalau saya hidup pada zaman Nabi Muhammad, saya nak Abu Bakarnya. Main saya rasa ni, atau main buah kalau ni, semua sedap. Takut-takutnya, kamu tu tak jadi Abu Bakar Siddiq, kamu tu jadi Abu Jahalnya, kamulah jadi Abu Lahab dan sebagainya. Tu. Maknanya yang kita ada kat sini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita kekal dengan iman dan juga Islam, insya-Allah. Okey. Kemudiannya yang ke-8, sambung balik apa yang saya sebut cerita pasal Nabi dan kita sebagai ketua keluarga kat masa kita ni. Okey. Seorang pendakwah mestilah mengambil berat tentang kaum kerabatnya. Dia perlu menyampaikan dakwah islah kepada mereka, namun sekiranya mereka menolak, dia akan mempunyai alasan di hadapan Allah dan manusia terhadap kesusahan dan kesesatan kaum kerabatnya itu. Sebab apa? Yang paling penting, bila kita berdakwah, bila kita nak buat baik, yang penting kita bermula dengan diri kita dulu. Kemudiannya dengan keluarga kita. Kalau belum kahwin, keluarga kita, mak ayah kita, adik-adik kita. Kalau dah kahwin, kita, isteri kita, anak-anak kita. Itu beza dia. Okey, yang penting sekali dirikan Islam ini dalam diri kita dulu. Okey, bukan taksub, bukan ikut-ikutan, tapi kita daripada ilmu kita belajar. Sebab tu saya selalu kata, cari ilmu, tambah ilmu, biar orang kata apa, iman ada dalam diri, kemudian baru kita tahu kita buat ni salah sebagainya, betulkan diri kita dulu. Jangan pula kata, Ustaz, kalau nak tunggu saya betul, Ustaz, saya mati, saya tak betul. Jangan. Okay. Usaha dulu, kemudiannya betulkan usaha untuk baiki keluarga, kemudiannya barulah keluar sana. Jangan kita duduk sibuk yang luar sana, kita abaikan yang dalam ni. Sebab apa? Kita adalah terikat dengan satu namanya, iaitu man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran itu kena cegah. Cegah dengan apa? Cegah dengan tangan, cegah dengan mulut, cegah dengan hati. Okey, ada. Saya dah belajar, saya dah ajarkan, saya beritahu dah bagaimana kita kat mana nak cegah. Kat tangan masa bila, kat mulut masa bila, kat hati masa bila. Okey. Itu adalah pentingnya seorang pendakwah ini tahu. Okey, macam mana orang kata apa, teknik, uslub dan juga kaedah berdakwah. Okey, jangan sesekali abaikan keluarga. Walaupun kita kata okey, jangan sesekali abaikan keluarga. Walaupun kita tahu tak apa Ustaz, pandailah keluarga saya nak hidup. Jangan. Kena utama juga keluarga. Jangan sesekali abaikan mereka. Sebab nanti ke akhirat nanti mereka boleh dakwa kita balik sebab kelalaian kita disebabkan pengabaian kita semasa di dunia. Kita duk sibuk benda luar aja, yang di luar sana, keluarga kita abaikan, kemudiannya mereka boleh dakwa kita balik. Mereka dah nak masuk neraka, tiba-tiba mereka dakwa, ya Allah, ayah aku, suami aku, dia adalah seorang pendakwah. Dia adalah guru, dia bagus, dia dakwakan luar sebagainya. Tapi dia dalam rumah, dia tak pernah pedulikan aku, dia tak pernah pedulikan kami, tak pernah bagi ilmu kat kami, tak pernah ajar kami dan sebagainya. Okey, kena ingat tu. Kemudiannya yang ke-9,
Apabila pendakwah mendapati jamaahnya dalam bahaya sama ada kepada nyawa ataupun bentuk ancaman fitnah kepada pegangan akidah, dia mestilah menyediakan tempat selamat. Okey, rumah perlindungan. Ayat mudahnya, kita kena ada plan B. Jangan ikut plan A je, tapi kena plan B jika berlaku apa-apa untuk jaminan penyebaran dakwah dan juga perkembangan dakwahnya. Okey, kemudian yang ke-10, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat akan berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali, menunjukkan ikatan agama sesama golongan agama walaupun beza agama mereka adalah lebih kuat dan lebih kukuh. Sebab kadang kita yakin orang Islam je baik sebagainya. Okay, kena ingat juga bahawa ada juga golongan beragama di agama lain tapi dia memang hidup, dia memang berpandu dengan agama mereka. Sebab ada orang ke IC je agamanya, di luar pengamalannya tak banyaklah berbeza dengan apa yang ada dalam IC-nya. Okay? Jangan kita, memang kita kata adalah yang bukan Islam contohnya adalah najis, kotor dan sebagainya. Okay? Tapi kena ingat mereka juga manusia. Ada golongan yang bukan Islam tapi golongan yang beragama, yang yakin dan beriman dengan agamanya lebih baik. Tapi jangan salah faham pula, Ustaz maknanya bukan. Okay? Kadang kita juga perlu perlindungan sebab kadang kita diserang daripada sebagainya, kena kadang bertanya jugalah, tapi kena yakin dan percaya, kena tu jugalah. Okay? Jangan terlampau bergantung kepada mereka, kena juga yakin dan percaya dengan orang Islam itu sendiri. Sebab dia berbeza dengan dakwah Nabi Muhammad. Masa itu mana ada orang Islam, baginda dengan sahabat-sahabat baginda saja. Kita sekarang ini hidup dengan orang Islam sekalian kita. Okay? Jangan kita duk hala kat dia orang dulu, lepas tu kita puji, oh dia ni bagus lah, oh pun tolong kita, bila orang Islam nak buat macam ni sebagainya. Itu paling bahaya juga tu, risau juga tu. Okay? Dia orang ni bila minta tolong kan, dia orang bagi macam gaji sebulan terus. Orang Islam nak bantu. Jauh panggang dari api lah. Tu. Kadang ada orang buat cakap macam tu. Yalah mungkin rezeki pada dia dan sebagainya. Tapi kadang kena ingat juga, kadang yang bukan Islam buat itu juga adalah orang kata apa, cucuk jarum. Okay. Merupakan itu cara mereka untuk kita jadi makan budi. Kita termakan budi, maka mereka akan gunakan budi tersebut untuk buat sesuatu ke mereka. Tu susah juga tu. Nak husnuzon pun, satu masalah juga. Nak husnuzon pun Islam tak ajar sangka buruk kat orang. Nak sangka baik pun, kadang kita pun jadi, itulah macam. Maknanya adalah, kalau rasa bersusah payah pun, tanyalah saudara seagama dulu, yang mana insya-Allah tak semuanya saudara seagama ini tak boleh bantu. Adalah seorang dua sebagainya. Cuma macam juga saya sebut adalah jangan lupa kalau doa itu doalah ya Allah. Doakan kepada Allah dulu, minta kepada Allah, ya Allah bukakan hati-hati sahabat-sahabat saya untuk bantu saya, ya Allah, aku dah tak boleh tahan, ya Allah, bantulah, bukakanlah hati sahabat saya untuk bantu saya, ya Allah. Okay. Sebab bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya kita bergantung terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya insya-Allah hasilnya adalah hasil yang menakjubkan. Sebab kalau terus kita minta dengan manusia, kadang-kadang manusia ini bila kita minta tolong, dia pun sebenarnya ada masalah juga. Dia nak tolong, dia pun fikir masalah keluarga dia juga, pun ada masalah juga sebagainya. Contohnya kewangan dah, kalau kita contoh sekarang ni. Tuan Ustaz boleh tak nak minta pinjam duit Ustaz? Orang dah tahu dah, kita pun mungkin, ya kalau saya pun saya tahulah pelajar-pelajar macam mana. Mungkin bila sebut pinjam duit tu, kita kata pun ni bukan pinjam, ni bagi terus ni. Okay. Nak bayar sewa rumah Ustaz, sewa rumah berapa? 1,000 Ustaz. 1,000. Lepas tu bila tak dapat, apalah Ustaz tu. Tak payahlah. Duduk join kelas Ustaz sebagainya. Sembang je lebih, bukan main lagi kita bantu sebagainya. Okay. Minta tolong pun tak boleh. Lepas tu kawan dia tanya balik, kau minta tolong apa pula? Minta tolong bayar sewa rumah sewa aku tak bayar dah. Dah terbayar dah. Berapa sewa rumah kau? Dah 1,000. Kalau dah rumah tu 1,000, carilah rumah yang murah-murah sikit. Kurang-kurangnya kami nak tolong. Kalau 1,000 tu aku pun tak boleh tolong. Dah lah minta 1,000. Kalau minta 100, okey lagi lah, boleh tahan terima lagi sebagainya. Kadang adalah bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya insya-Allah
macam mana pun insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Sebab kadang nikmat Allah ini bukan kat yang kita minta tu juga. Kadang kita terlupa bahawa nikmat Allah ini kalau nak hitung, nescaya kita tak mampu nak hitung. Ingat itu je. Tak mampu kita nak kira nikmat Allah ni. Tak mampu. Okey. Jadi mohonlah kepada Allah SWT sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Kemudiannya yang ke-11, golongan batil, golongan jahat, golongan zalim tidak mudah menyerah kalah kepada pendukung kebenaran. Setiap kali usaha pembasmian dakwah yang digunakan gagal mencapai objektifnya, mereka akan mencipta cara dan medium yang lain. Demikianlah penentangan ini akan berterusan hinggalah kebenaran benar-benar mencapai kemenangan yang muktamad dan kebatilan menghembus nafasnya yang terakhir. Okay, dalam pengajaran pedoman yang ke-11 ini nak bagi tahu bahawa Islam akan menang. Cuma bila itu wallahu alam. Okay. Sebab apa Quran banyak sebut ala inna nasrullahi qarib, katalah bahawa pertolongan Allah dah dekat. Kemudiannya apa lagi? Iza jaa nasrullahi wal fath, apa datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Mekah ini semasa pembukaan kota Mekah lah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nak bercerita bagaimana Islam ini akan menang pada masa hadapan. Cuma masa adalah ditentukan oleh Allah SWT. Jangan risau. Sebab itu kita kata, saya pesan kepada pelajar saya, jangan risau. Kalau kita mati Islam tak menang lagi, jangan risau. Akan ada penyambungnya. Yang penting kita mati dalam keadaan kita menyebarkan dakwah Islam. Menyebarkan dakwah Islam ini tak semestinya dengan sebut dengan mulut je. Wahai tuan-tuan, puan-puan, marilah masuk dan sebagainya. Tak semestinya. Kalau rasa tak mampu guna mulut, beramallah. Berakhlaklah dengan akhlak Islam. Itu juga satu jalan dakwah. Satu cabang dakwah yang kita boleh buat untuk kembangkan, tunjukkan Islam ini kepada semua orang. Letihlah laptop ni. Kena risau juga akhirnya ni. Tunggulah, lambat sikit lah. Okey, maka itulah dia 11 pedoman yang boleh kita faham, yang boleh kita ingat, yang boleh kita amalkan untuk kita gunakan untuk diri kita dan juga untuk manfaat yang di luar sana. InsyaAllah, kalau kita ni bukannya pendakwah dari segi lidah kita, jangan risau. Kita ada peluang lagi dakwah dari segi amal ibadah kita ataupun dari segi akhlak kita. Okey, ada soalan? Kita mula tadi 5.45, kita akan berhenti pada 6.45 sebagai 1 jam syarat kelas kita. Kalau ada soalan tak apa, boleh sambung je, tak ada masalah. Okey. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak masuk berkenaan dengan hashtag rukun ibadah kita. Kita nak bicara pasal solat. Mungkin hari ini kita nak sebut pasal kita masuk pasal bab solat-solat sunat lah. Sebab saya dah baca berkenaan solat berkenaan dengan solat, berkenaan dengan syarat solat, rukun solat, sunat solat, batal solat pun kita dah baca dah sebelum ini daripada buku teks tu kita dah baca dah. Jadi hari ini sebenarnya dalam buku teks tu juga adalah kita akan baca ada solat-solat, tapi masalahnya untuk kuota fiqh kita dah habis. Jadi kita sambung petik sikit-sikit dalam hashtag bukan ibadah ini berkenaan dengan solat. Okey, saya tak nampak lah. Orang kata ada soalan-soalan tersebut. Okey, kalau tak ada soalan, jadi saya mulakan hashtag bukan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu berkenaan dengan buku ni. Okey, kalau siapa ada buku ni, boleh belajar, boleh tengok panduan solat cara duduk, solat cara terkursi, okey, solat baring, solat guna isyarat mata. Boleh tengok buku tu lah.
Okey. Dalam ni sebab baru ni ada orang tanya kan. Saya sebut teruslah, iaitu berkenaan dengan saya nak ambil hari ni untuk sujud sahwi. Khas 15 minit berkenaan dengan sujud sahwi. Okey, baru ni Puan Eti saya tanya kena buat atau tak buat sebagainya. Okey. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini dari segi bahasanya sahwi itu bermakna terlupa. Sujud itu kita lah sujud tu, sujud. Sahwi ini bila terlupa. Dia bukan daripada perkataan sahur, itu sahur, ada ar. Ini sahwi, terlupa. Okay. Dari segi syarak apa yang dimaksudkan? Satu sujud yang mana sebanyak 2 kali selepas tahiyat, bacaan tahiyat akhir, selepas selawat, sebelum salam. Okay. Jangan lupa, pertamanya duduk tahiyat akhir, itu rukun fi'li. Baca tahiyat akhir, rukun qauli. Baca selawat, rukun qauli. Kemudiannya dah habis yang tu, sebelum salam kita sujud. Itu sujud sahwi. Okey, 2 kali. Bacaannya nanti dia akan sebut kat sini, dia akan cerita jugalah bacaan dia. Lepas tu, lepas bangkit habis sujud yang kedua, bangun, terus bagi salam, tak perlu baca tahiyat. Kerana meninggalkan sesuatu ataupun melakukan beberapa perkara yang dilarang dalam solat, hukumnya adalah sunat. Perkara yang dilarang ini adalah perkara yang tidak membatalkan solat. Kalau dia kentut, dia tak perlu sujud sahwi dah sebab solat dia batal. Kalau dia bergerak pun sama. Bergerak dia besar 3 kali, solat tu dah batal dah. Tak, sujud sahwi tak mampu nak tampung. Ini mungkin dia melakukan perkara-perkara makruh. Okey, mungkin sebab dia tengok patah dan sebagainya, nak qada balik, nak ganti balik, nak padam balik tadi, dia sujud sahwi. Okey. Kalau dia terlupa rukun pun sama, tak perlu sujud sahwi sebab terlupa rukun, tengok kalau dia sengaja terlupa rukun, maka dia adalah batal. Tapi kalau dia tak sengaja, macam saya sebut bawah ni, ada ulama kata rakaat tersebut tidak dikira, dia kena masa sebelum rakaat itu, masa sebelum bagi salam tu dia kena bangkit bangun untuk selesaikan satu rakaat penuh. Sebab rakaat yang dia buat tadi tak dikira. Okay. Masalah yang berhubung dengan sujud sahwi. Okey, ini saya sebut, ini tadi sujud berkenaan dengan rukun tadi. Masalah berhubung dengan sujud sahwi, yang pertamanya adalah tertinggal perkara fardu ataupun rukun. Sekiranya tertinggal salah satu daripada fardu ataupun rukun, solat tidak boleh ditutup. Tak boleh ditutup dengan sujud sahwi. Tak boleh. Okey. Ia hendaklah terlebih dahulu melakukan rukun yang tertinggal itu sekiranya jarak tidak jauh dan ia teringat pada waktu sebelum memberi salam. Maknanya nak tak nak, kena buat balik yang dia tertinggal tersebut. Okey. Contohnya adalah terus sujud dan meninggalkan rukuk terlupa. Maka hendaklah ia bangun semula untuk melakukan sujud dan barulah dilakukan sujud sahwi selepas tahiyat akhir ataupun sebelum salam. Itu maknanya dia lepas baca Fatihah waladhdallin tu zoom jatuh. Okey. Kalau masa tu dia boleh bangkit balik. Masa dia tu jatuh tu dia boleh bangun balik sebab dia tertinggal rukun. So balik rukuk, iktidal, baru sujud balik. Kemudiannya barulah buat sujud sahwi. Okey, ingat hukumnya sunat sahaja. Okey. Ini untuk orang kata apa, menampal. Barang tu dah pecah dah, dia tampal je. So dia bukan orang kata apa sempurna, maknanya kita menampal apa kerosakan yang kita buat. Okey. Ataupun ia teringat selepas salam. Umpamanya dia terlupa membaca Fatihah pada mana-mana rakaat walaupun ia telah bercakap sedikit, maka bolehlah ia menyambung semula solatnya dengan menambah kurangannya. Tadi disunatkan ia sujud sahwi. Okey. Itu. Di sini nak bagi tahu bahawa dia kena bangun balik untuk selesaikan rakaat yang dia terlupa. Kalau baca Fatihah, bangkit balik. Sebelum kalau dia masa tu dia teringat sebelum bagi salam, dia teringat, dia naik balik. Okey. Dia baca Fatihah, maknanya rakaat dia tak baca Fatihah itu, maka rakaat itu tidak dikira. Ada ulama kata macam tu. Benda macam ni memang kena banyak-banyak belajar, kena banyak-banyak pembacaan sebab masing-masing ada pendapat berdasarkan dalil masing-masing. Itu sebenarnya. Yang penting dalil, hujah masing-masing. Okey.
Atau apabila seseorang itu terlupa melakukan salah satu daripada sunat ab'ad, dia tidak boleh kembali melakukannya setelah masuk ke rukun yang sempurna. Contohnya adalah lupa untuk duduk tahiyat awal, dia selepas sujud tu dia Allahu Akbar, bangun ke tahiyat ke rakaat ketiga, bila tegak lagi rakaat ketiga tu tertiba alamak lupa nak duduk sujud, nak lupa tahiyat awal. Kalau dia duduk, batal solat dia sebab dia menambah rukun. Sebab kalau tertinggal sunat, dia dah buat yang fardu, dia kembali buat yang sunat, solat dia batal. Tapi kalau dia tertinggal yang rukun, dia dah buat yang sunat, dia boleh U-turn balik, buat balik yang sunat tersebut. Okay. Contohnya adalah orang kata apa, dia tertinggal iftitah, doa iftitah, dia dah baca waladdallin, amin. Okay. Kalau dah amin tu tak ada masalah lah. Cumanya elakkanlah tak payah nak baca tahiyat dah waladdallin. Tapi kalau dah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil contoh, tiba dia diam. Kenapa dia baca doa iftitah? Tak boleh sebab dia dah baca yang rukun. Ataupun mudahnya caranya nak sebut adalah tentang, kalau saya boleh sebut contoh adalah tentang takbir solat hari raya. Takbir itu dibuat sebelum baca surah Fatihah. Bila dah baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dia tak boleh patah balik buat 7 kali takbir, tak boleh dah sebab itu sunat sahaja. Tapi kalau dia baru B, tiba-tiba ingat dia Allah, boleh lagi. Sebab kalau dah habis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kena pula makmum kat belakang untuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu salat sunat lah. Okay. Misalnya terlupa membaca doa kunut kemudian sujud, dalam sujud teringat, maka dia tidak boleh bangun balik untuk doa kunut. Tapi kalau dia belum sujud dengan sempurna, sempurna ni apa? Maknanya, ini intidal berdiri tegak, dia dah turun 45 okey lagi, dia dah turun 90 okey lagi, tapi kalau dia dah turun lebih daripada 90, memang tangan pun dah pegang sejadah dah rokok, dah sujud dah, maka go on sujud je lah terus. Tak perlu bangkit balik. Okey. Sekiranya ia sudah turun daripada intidal dan sebelum sampai hak rukuk, maka ia bangun baca kunut, ia tidak sunat sujud sahwi. Maknanya dia baru 45. Baru 45 darjah nak turun, maka dia terlupa kunut, dia berdiri tegak balik, dia baca doa kunut, tak perlu sujud sahwi. Sebab itu belum dikira sebagai terlupa terus. Okay. Tapi kalau sudah melampaui hak rukuk, belum sampai sempurna sujud ini maknanya adalah lepas 90. Maknanya dia dah memang dah lepas 90 dah. Dia lebih separuh dah. So maka dia dah memang masuk ke hak sujud dah, maka dia tak perlu nak U-turn balik. Okay. Begitu juga jika tertinggal bacaan tahiyat awal. Okay, tahiyat awal ni bila duduk, bila sujud, kita Allahu Akbar bangkit macam tu. Okay. Bila nak bangun, okay, tak boleh turun balik bila berdiri tegak. Tak boleh turun balik bila lepas daripada 90 darjah. Nak ni. Kalau bawah 90 darjah boleh kita duduk balik. Tapi kalau lepas 90 darjah, kita go on je lah. Teruskanlah untuk tahiyat ketiga. Tanpa perlu kita turun balik untuk baca tahiyat awal. Okay. Sekiranya ia teringat setelah naik ke batas rukuk tapi belum sempurna berdiri, sunat ia sujud sahwi. Ini adalah dalam bab sujud sahwi yang mana untuk menampung sunat yang tertinggal tersebut. Tapi jangan kena ingat jugalah, kalau dah masuk contohnya kalau tertinggal tahiyat awal, dah masuk had berdiri tegak, maka tak bolehlah, tak payah turun balik untuk ambil sunat tersebut. Kalau dia terlupa baca doa kunut, dah lebih had untuk sujud, maka tak perlu untuk dia bangun balik sebab takut ia membatalkan solat kita. Okay. Kemudiannya perkara yang kedua, terlupa sujud sahwi. Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi, maka hendaklah ia sujud sahwi dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak terlalu lama. Walau bagaimanapun, kalau tertinggal sujud sahwi itu tidaklah menjejaskan solat kerana ia sunat sahaja. Okay, kita terlupa baca tahiyat. Dulu ada orang tanya kan, siapa tanya bawah ni? Terlupa baca tahiyat awal. Okay, kita pun masa tahiyat akhir itu, kita terlupa nak sujud sahwi. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam lepas tu barulah kita teringat, kita tak baca tahiyat awal tadi, selesai dah tu.
Ini contohnya adalah kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum dalam hatilah, belum sujud sahwi, kita pun sujud sahwi terus. Buat segera. Okey. Buat macam biasa, sujud bangun, sujud balik, lepas tu bangun balik bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahaja. Tapi tak payahlah lepas tu post kat Facebook hashtag dan sujud sahwi, tak payahlah. Okey, sikit-sikit nak hashtag dan sebagainya kan. Kemudiannya adalah imam terlupa sujud sahwi. Imam dah lah tertinggal tahiyat awal, terlupa pula sujud sahwi. Bagaimana tindakan makmum? Sekiranya imam terlupa sujud sahwi, makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. Tak ikut imam pun tak ada masalah. Itu sahaja. Sebab kita pegang pada yang atas tu, dia tidak menjejaskan solat sebab ia adalah sunat sahaja. Okay. Tertinggal sunat ab'ad, apabila dia tidak melakukan salah satu daripada sunat ab'ad, seperti kunut dan sebagainya, itu nak katanya bila berlakunya sujud sahwi itu sebab dia tak buat sunat-sunat ab'ad. Okey. Sunat ab'ad ada dua. Sunat ab'ad dari segi perbuatan, duduk sujud sahwi, duduk tahiyat awal, kemudiannya berdiri untuk doa kunut. Okey. Sujud sahwi dari segi perkataan, membaca tahiyat awal, selawat atas Nabi tahiyat awal, membaca doa kunut. Okey. Syak pada bilangan rakaat. Ini pun isu juga ni sebab manusia kan, manusia memang terlupa. Okey, tak payah nak nafikan, manusia yang terlupa pun. Okey, jangan risau. Apabila tidak pasti bilangan rakaat yang telah dilakukan, contohnya seseorang solat zuhur, kemudian syak sama ada dia buat 3 ataupun 4, maka dia perlu mengambil yang sedikit, iaitu 3, dan menambah selagi rakaat dan disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Ini adalah ikut keyakinannya. Bila dia syak, dia kena ambil yang 3. Tapi kalau dia bila dia kira, oh ini rakaat keempat, maka go on dengan 4 rakaat tersebut. Tapi kalau dia syak-syak dan sebagainya, sebab apa hikmah dia, kalau ambil yang 4, takut dia buat yang 3. Jadi ambil yang 3. Okey, kurang-kurangnya dia ikut keyakinan dia. Bacaan dalam sujud sahwi, saya nak sebut dulu, dibolehkan juga membaca bacaan sebagaimana doa dalam sujud biasa. Itu saya sebut dulu. Okey. Dalam buku ni sebut subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey. Kemudiannya doa semasa duduk antara sujud ketiga sujud sahwi pun sama, boleh baca doa yang Rabbi firli warhamni wajbunni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afa'ni, boleh baca juga. Ataupun dalam buku ni dia pendekkan Rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin. Okey. Okey. Itulah dia dalam bab sujud sahwi untuk hashtag pengukuhan ibadah kita pada hari ini. Okey, kena ingat kalau kita tertinggal rukun, sujud sahwi tak mampu nak menampung. Nak tak nak kena buat balik rakaat tadi, rakaat yang kita tertinggal rukun tu tidak dikira sebagai rakaat sebab tak sah penuh rukun, ataupun kita boleh ambil pendapat yang kedua yang mana solat itu tidak sah. Buatlah ikut mana yang kita rasa mudah. Ada orang kata, Ustaz, saya tak selesa kalau tambah rukun, saya lagi selesa, saya batalkan solat saya buat solat yang baru. Terpulang kepada keyakinan masing-masing. Kena ingat, solat itu mudah. Okey, solat itu mudah. Cuma jangan kita mudahkan pula. Malah baca Fatihah, baca pendek je. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Sakimi kata, kalau tak mampu baca Fatihah sempurna, bacalah Bismillah tu 7 kali. Sebab Fatihah 7 kali. Jadi dia malas nak baca Fatihah ini, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Okey. Ia kena ikut apa yang kita tahu. Dan macam saya sebut, Fatihah itu adalah daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kena usaha. Kena usaha. Okey. Kena usaha untuk bacanya. Ustaz, saya dah lah tak kerti bahasa Arab. Lepas tu saya dengar-dengar ada tarannum. Saya dengar lagi ada tajwid. Macam mana tu Ustaz? Peninglah kami. Pening ah. Macam mana? Okey.
Pertamanya adalah bila baca Quran yang penting huruf dia. Huruf dia kena ke arah kesempurnaan. Taranum satu kelebihan. Taranum ini baca berlagu lah. Tapi bila solat janganlah terlebih taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat terlebih taranum tu untuk dibaca dengan keadaan dalam bentuk tilawah. Tilawah ni lama. Okay. Dia dah imam, tiba-tiba bertaranum pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takut yang belakang, Allah. Sebab dah biasa taranum kan. Okay. Baca macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay Ustaz. Okay, kami dah faham. Tajwid macam mana Ustaz? Okay. Dalam surah Al-Fatihah ini, ia hanya ada mim mati sahaja. Nun mati tak ada kecuali pada an'amta. Kena belajar. Okay. Macam mana? Tajwid ini adalah bila baca Quran dengan kena baca bertajwid. Nak tak nak kena baca bertajwid juga. Okay. Maknanya untuk kalian letakkanlah sasaran, timeline dia dan sebagainya. Okay. Nak tak nak memang kena baca, bila baca Fatihah kena baca bertajwid. Biar boleh kita tahu. Paling mudah adalah tajwid dia adalah pada Bismillahirrahmanirrahim. Him ke akhir itu adalah tajwid. Namanya hukumnya ma'arid lis sukun. Itu nama hukum tajwidnya. Itu katanya kalian tak terlepas dalam bab tajwid ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan baru ni kan masa kita praktis baca Fatihah tu ada seorang salah seorang daripada kalian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okey, betul, kita betul, tapi salahnya tetap salah lah. Okey, sebab dia menggugurkan huruf ya. Bila baca Fatihah, kalau kita gugurkan satu huruf, maka solat itu tidak sah sebab kita telah pun menghilangkan satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Itu hati-hati. Yang penting kita belajar. Ustaz, saya dah belajar tapi terlupa, tak ada masalah. Kita belajar. Kena lagi, bila dah sebut terlupa tu, maknanya kena pertingkatkan lagi lah. Itu je cara dia. Bukannya bila terlupa, kita maintain je. Tak boleh. Biar ada peningkatan dalam diri kita. Okey. Okay, itulah dia untuk pengisian pada petang ini. Pada tahun baru hijrah ini. Okey. Jadi ada soalan? Ada siapa-siapa nak bertanya? Oh, hari ni penyoal saya tak ada ini. Hari ni. Okey. Ada apa yang kiri? Apa yang spin ada? Okey, ada soalan? Soalan satu. Sebab tu saya kata kalian memang hebat. Sebab kalian tak ada soalan pun. Bila tak ada soalan, dia faham. Itu saja. Takkan saya kena buat macam ada satu viral kat Facebook ini. Siapa yang bertanya kena bayar RM2. Guru akan bagi hadiah RM2. Oh, kalau macam tu, saya rasa daripada start bagi Assalamualaikum mula-mula tadi pun, Ustaz saya nak tanya Ustaz. Tak habis bagi salam, gitu. Ustaz saya tanya Ustaz. Okey. Kalian semua kan kelas berbayar. Okey. Ada soalan? Soalan satu. Soalan dua. Soalan tiga. Okey. Jadi, tak ada soalan, saya ingat. Kalau terlebih rakaat ini dia tak ada istilah terlebih rakaat. Mereka kita sengaja melebihkan rakaat. Kita kata, malas solat 4 rakaat, apa barang solat 4 rakaat, solat 5 rakaat lah. Solat itu batal. Sebab kita menambah rukun dengan sengaja. Kalau kita was-was, macam saya sebut tadi lah, was-was. Bila was-was 2 ke 3 ke 4, ambil yang 3. Sebab sekurang-kurangnya kita tidak mengurangkan rukun. Sebab kita namanya was-was. Okey. Kerana ada orang yang sebab solat ini perlukan khusyuk. Dia tak boleh ambil bawa pen satu, bawa pen. Okey.
Dah habis satu rakaat, tanda. Cuit. Tanda satu rakaat. Lepas tu ni. Okey, bayangkan kalau lima waktu, so maknanya ada 17 cuit kat tangan dia. Tu. Tak boleh buat macam tu. Dia kena ikut keyakinan. Okey. Maknanya ayat mudahnya khusyuk. Okey. Walaupun bising macam mana sekalipun, kalau kita mampu ingat kita buat solat berapa rakaat, itu hebat dia. Ataupun mungkinlah kita suruhlah anak kita, nak nanti kalau mama dah bangun, anak sebut rakaat pertama, kita bangun lagi rakaat kedua, kita bangun lagi daripada sujud itu rakaat ketiga, tahiyat akhir mama. Itu alhamdulillah lah ada tukar ingat, tapi bayangkan tukar ingat tu tak akan selama-lamanya macam tu, dia akan membesar dan sebagainya. Tiba-tiba dia nak bergurau kat mama dia, rakaat pertama, kita bangun balik yang rakaat kedua, rakaat pertama, kita bangun balik rakaat, sudah kita pun alamak takkan satu rakaat kot. Okey, maknanya dia memerlukan keyakinan kita. Kalau kita rasa was-was, ambil 3, kemudian kita sempurnakan 4. Kalau kita nak sujud sahwi pun tak ada masalah. Kalau kita ingat untuk sahwi, sujud sahwi. Kalau rasa orang kata apa, terlupa untuk sahwi, tak ada masalah. Lepas bagi salam itu kita selesai. Itu sahaja. Sujud. Baca Fatihah mesti sekali itu mesti ada. Mungkin kita kata sebab tak boleh nak baca surah An-Nas, mungkin kita berkata tak apalah, kita baca 2 kalilah. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak ambil sunat baca surah selepas Fatihah, tak ada masalah. Jangan pula pergi baca benda lain. Pergi baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha. Walaupun dia daripada Fatihah, tapi dia adalah terjemahan, dia bukan bahasa Arab. Dalam solat kena belajar bahasa Arab. Okey, boleh ya Bazul? Kalau rasa was-was pada rakaat, ambil yang sikit, kemudian sempurna tambah lagi kalau yang terkurang tu, kemudian kalau ingat untuk sahwi, sujud sahwi. Kalau memang terlupa sahwi juga, tak ada masalah, selesai solat. Okey. Kemudiannya, hukum selepas membaca Fatihah adalah surah selepas Fatihah adalah sunat sahaja. Okey. Mungkin ambil pahala sunat, teruskan. Ataupun mungkin boleh baca pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Itu cuma ada ulama kata paling pendek sebenarnya 3 ayat paling pendek lah. Okey. 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 Saya rasa cukup soalan dia. Dia rasa semua orang dan tambah-tambah laptop ni makin sakit kepala dia tengok. Cuma bertahan lagi lah laptop ni, alhamdulillah lah. InsyaAllah pahalanya sampailah kepada pemiliknya. Cuma tak nak kena hantar juga ni akhirnya ni. Aduh. Dahlah laptop ni sentiasa digunakan. Banyak digunakan. Mudah dengan orang kata apa, skrin besar, sebagainya, laju sebagainya, alhamdulillah. Okey, tak apalah, insyaAllah. Apa-apa yang baiklah, insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada pelajar saya. Hari ini 21 orang pelajar, 21 orang kehadiran, tolak saya 20, masuk balik Puan Rifka jadi 21. Okey. Sebelum saya tutup, saya suka untuk saya maklumkan bahawa sahabat kita Puan Aisyah adalah berada di hospital. Okey. Pakat-pakat dengan khabar lah. Tapi dia sihat je, dia stabil je, tak bersalah. Dia kan COVID pun ni, dia sihat je. Cuma tanya khabar lah, ya pelajar-pelajar perempuan WhatsApp dengan dia tanya khabar sihat ke dan sebagainya. Dia bukan kuarantin kat rumah sebab dia kekurangan oksigen. Maka tanya khabar lah. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita duduk WhatsApp tanya khabar sebagainya, bertambahlah kekuatan dia. Okey. Dan bertambah sihatlah sebab gembira dan orang sahabat-sahabat tanya khabar insya-Allah. Sebab tu kita tak pernah nampak dia online. Mula-mula saya pelik. Sebab kalau kuarantin kat rumah, apa lagi nak buat kan? Buka je lah petang-petang kan. Rupanya sebab dia masuk hospital, jadi memang dia tak ada lah online-nya. Jadi kalau ada sesiapa yang kat sini, kena ingat kita dah ada 2 orang baru ni Puan Rifka, hari ni, sekarang ni Puan Aisyah. Kalau rasa ada seseorang, ada yang nak buat macam tabung sumbangan untuk bagi kepada 2 orang sahabat kita ini, pun dipersilakan, tak ada masalah. Okay? Kalau rasa nak bagi kat saya pun tak ada masalah. Bagi kat saya, nanti kita bagi 2 untuk mereka berdua. Kalau nak, habis kelas bulan Ogos ni, 20 bulan nanti tu, kita tutup,
siapa kita tutup, lepas tu kita bagilah untuk mereka berdua. Nah, itu sebab tu saya kata, kalau ada masalah, share lah, kongsilah. Kita sama-sama kongsi nikmat. Ingat, yang kita ada ini semuanya pinjaman dari Allah SWT. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Jadi jangan kita rasa menyusahkan sebagainya. Bukan, kita bukan macam tu. Kita cuma nak, itu namanya persaudaraan. Susah sama susah, senang kita sama senang. Itu sahaja. Jangan kita fikir alamat tak naklah menyusahkan, jangan. Sebab kita bukan minta tolong. Kita cuma bagi tahu, Ustaz saya ada masalah sebagainya. Okey? Bukannya Ustaz tolong saya, bukan. Dia beza tu. Kalau Ustaz tolong saya ataupun Ustaz nak bagi tahu ni, saya ni, tapi tak ada masalah Ustaz, semua okey, ngam, tak ada masalah. Lain dengan Ustaz minta tolong ni, tolonglah Ustaz tolong saya sebagainya. Tak ada siapalah boleh tolong saya. Kalau orang tanya, orang cakap saya macam tu, saya sebut, kamu jangan lupa. Kamu kena minta tolong dengan Allah. Saya ni hamba Allah juga, saya kena bertanya Allah juga. Dia kalau hanya ustaz saya boleh tolong saya, itu dah sesuatu yang susah tu. Kena bantu juga tu macam mana sekalipun. Okey. Jadi insya-Allah kalau macam tu nanti saya maklumkan dalam WhatsApp lah. Kot ada insya-Allah lah, tak ada masalah pun. Sebab makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima. Bukan maksudnya kita bagi RM10, nanti orang bagi kita RM1, bukan. RM10 tu kadang Allah terjemahkan dengan kita sihat, kita gembira. Putri takut ambil kayu ni. Ya, Lip. Kisalan kat Puteri tu. Okey. Kita gembira. Gembira, bahagia, sihat itu sekarang ni. Kalau musim Covid ni, nikmat besar dah tu. Sebab ada orang tak sihat, walaupun ada duit. Ada orang tak gembira, walaupun ada duit. Ada orang tak bahagia, walaupun ada duit. Okey. Itu nak katanya kita ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita sama-sama kongsi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sama-sama kita antara sama pelajar mualaf tu, sebab kita ni komuniti kita kecil je. Kita dalam ada pusing-pusing 30 orang je, tak ramai pun. 30 orang ni je. Maka sama-sama 30 orang ni sentiasa menggembirakan antara satu sama lain dengan harapan dapat redha dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Yang ada masalah, share lah, kongsi lah, insya-Allah kita cuba tolong apa yang boleh tolong dan sebagainya. Jangan risau, jangan malu dan sebagainya. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada para pelajar saya yang join kelas pada petang ini. Insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan boleh kalian bawa keluar, maklumkan kepada yang luar sana. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita panjangkan ilmu kita, insya-Allah. Dan seterusnya, mohon ampun dan maaf ada kekurangan, ada kesalahan dalam kelas pada kali ini. InsyaAllah ada pun rezeki, kita jumpa lagi pada esok hari, insya-Allah. Okey, hati-hati, take care, kita jaga kita, stay safe. Mudah-mudahan insya-Allah Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita. Dan juga belum terlambat lagi untuk saya sebutkan selamat tahun baru Hijrah 1443. Mudah-mudahan tahun baru ini menjamin kebahagiaan dan kegembiraan hidup kita. Dan mudah-mudahan tahun 1442 yang telah berlalu yang tak mampu kita nak U-turn balik tersebut memberikan satu pengajaran dan juga pedoman dan pengalaman kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi pada tahun ini, insya-Allah. Okey, jaga diri, take care, terima kasih banyak-banyak. Saya tangguhkan kelas pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.